Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan anda. Kita berjumpa lagi dalam segmen kewangan. Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ni dalam YouTube. Bagi yang menonton video ni dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini. Terima kasih. Daripada Encik Adam, boleh tak saya nak gabungkan pinjaman koperasi dengan peribadi dengan cara full settlement tapi ada lebihan 300? Okey, macam saya sebutkan tadi, untuk loan yang banyak-banyak ni, katalah ada 2-3 loan, jangan disatukan hutang tersebut. Katalah kita ada hutang RM20,000 dengan RM15,000. Jangan disatukan jadi RM35,000 sebab nak melansaikan dia susah. So apa yang patut kita lakukan adalah RM20,000 ni kita kecilkan, RM5,000 ni, RM15,000 ni kita kecilkan, dua-dua bayar kecil. Dan duit yang lebih ayah ada tu kita simpan, dilaburkan dan kita gunakan lebihan tersebut untuk selesaikan hutang tersebut dengan membuat principal reduction atau pengurangan bagi hutang pokok dia. Bukan dengan menggabungkan hutang. Okay? Hutang tu biar dalam keadaan dia RM20,000, RM15,000 sebagai contoh, tapi kecilkan dahulu supaya bayaran bulanan dia kecil. Duit yang lebih tu kita aim untuk selesaikan bagi hutang kecil. Okay? Bukan gabung sebab bila gabung nak selesaikan yang nak gabung tu yang susah. Biar pun kita ada duit lebihan 300 ke 3,000 dan sebagainya. Okay, so hati-hati ketika nak buat debt consolidation. Kalau pergi dekat bank, dia memang galakkan buat benda ni. Kalau kita pergi ke operasi, dia memang galakkan benda ni. Memang ada galakkan sebab dia nak kita berhutang yang banyak dengan dia, lepas tu kita sangkut dengan hutang tersebut. Itu yang kita tak nak. Okay, tips dari segi kewangan bagi pasangan yang bakal berkahwin, tuan Haji. Okay, saya suka soalan ni. Untuk pasangan muda yang bakal berkahwin, belum berkahwin lagi tapi ada perancangan untuk kahwin-kahwin, untuk nikah ni. Okay, first kali yang kita perlu lakukan adalah kita kena measure, kita kena ukur tahap pemahaman kewangan masing-masing. Kita nak kita punya pasangan dengan kita ni sekufu dari segi pemahaman kewangan. Okay, jadi saya galakkan pasangan ni duduk satu meja, bincang tentang matlamat dan perancangan masa hadapan masing-masing. Okey, keluarkan sekeping kertas. Pasangan katalah yang perempuannya ada sekeping kertas, yang lelakinya sekeping kertas. Okey, first kali yang kita kena buat adalah tulis matlamat kewangan masing-masing. Okey, yang bakal pengantin lelaki tulis matlamat kewangan dia. 5 tahun nak apa, 10 tahun nak apa, 15 tahun nak apa selepas perkahwinan tersebut. Yang pasangan perempuan pula buat benda yang sama. Okey, itu yang pertama. Lepas tu kita tengok adakah matlamat kewangan ni sama. Kan? Contoh macam dia nak bersara lagi 20 tahun. Yang si pasangan wanita pun nak bersara lagi 20 tahun. Ngam lah. Contoh itu. So, kita tengok. So, katakanlah kebanyakan matlamat kewangan ni tak sama. Yang lelaki nak A, yang perempuan ni nak B. So, masa tu kita bincang dan kita compromise, letakkan keutamaan matlamat kewangan siapa atau di mana arah tuju matlamat kewangan keluarga ni ke masa hadapan. Kalau matlamatnya lebih pada aku, engkau, jadi nanti akan datang keluarga tu jadi jahanam dari sudut kewangan. Okey, so matlamat kewangan kita kena lihat daripada keseluruhan satu keluarga. Okey, dia tidak lagi macam duit aku, duit kau, duit aku, duit aku, duit kau, duit kau. Bukan macam tu So dia punya terma tu dah kena tukar, bahasa yang digunakan kena tukar. Kita dah kena bincang macam duit kita, perkahwinan kita, anak kita, rumah kita, telefon kita, kereta kita, harta kita. Bukan lagi macam ini telefon aku, itu kereta engkau, ini rumah aku. Tak ada lagi. So aku engkau tu sepatutnya dah buang jauh sebab you nak bersama, jadikan satu keluarga. Jadi matlamat ni kena matlamat bersama. Okey, matlamat bersama tu kena work out lah antara dua. Sekarang ni kita dah ada senarai ringkas. So macam mana nak satukan senarai ni? Kat situlah kena ada compromise. Kita belum lagi melangkah ke rumah tangga, belum lagi akad nikah. Buat benda ni dulu. Sebab nanti kalau dah akad nikah, benda ni kalau jadi satu perbalahan, dia dah jadi satu isu besar. Jadi lebih baik kalau nak bertekak ke, nak berbalah ke, bertekak dan berbalah sekarang sebelum akad nikahnya. Okay? So go through senarai tu, apa matlamat yang diperlukan, okay, untuk kedua-dua pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah start doing budget. So budget bersama, kedua-duanya bincang tentang ini pendapatan saya, itu pendapatan awak. Kita nanti akan ada pendapatan bersama, macam mana kita nak budget pendapatan bersama kita untuk keluarga kita nanti. Contoh, start
mula dengan menyenaraikan perkara-perkara yang mungkin diperlukan selepas perkahwinan. Contoh macam mungkin nanti nak duduk rumah sewa, berapa bajet sebulan nak bayar rumah sewa. Nanti makan minum kita, berapa bajet sebulan makan minum. Kalau kita ada rezeki dalam masa setahun, kalau katalah ada anak, berapa kita peruntukkan untuk anak. Berapa yang kita bajet untuk simpanan kita bersama. Bagaimana untuk kereta. Semua tu kena dibincangkan terlebih dahulu sebelum berlakunya akad nikah. Itu yang paling penting. So duduk berdua, keluarkan senarai, satu kertas lelaki, satu kertas perempuan, senaraikan dulu matlamatnya, bincang, kemudian bincangkan juga bajet bersama berdasarkan pendapatan isi rumah bersama. Okay, go through proses tu. Kadang-kadang sekali jumpa mungkin tak cukup, sekali benda nak bincang tak cukup, mungkin kena bincang banyak kali sampai dapat persetujuan bersama. Daripada persetujuan bersama lah you akan ada satu plan khusus untuk keluarga you, keluarga yang bakal dibina ni, dan gunakan blueprint tersebut untuk ke depan, untuk kegunaan keluarga ni akan datang. Okay, itu tips daripada saya lah bagi mereka yang nak berkeluarga. Cikgu Syah tanya, adakah okey jika deposit rumah sewa disimpan dalam akaun emas di bank, atau bagaimana cara untuk pastikan sematan duit deposit tersebut? Adakah okey jika deposit rumah sewa disimpan dalam akaun, adakah okey jika deposit rumah sewa? Oh, maknanya kita ada rumah sewa, orang bayar deposit dekat kita, duit deposit tu kita nak simpan sebab nanti kalau penyewa nak keluar, kita nak pulangkan balik. Saya faham maksud dia macam itulah. Okey, untuk benda-benda yang bertempoh pendek, contoh macam nak pergi vacation, nak pergi duit yang kita simpan nak pergi bercuti, okey, ataupun deposit rumah sewa yang kita terima, yang kita nak simpan untuk dipulangkan semula kepada penyewa sebagai contoh. Benda-benda yang bertempoh pendek macam ni tidak digalakkan simpan dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab dalam tempoh yang pendek, harga emas boleh jatuh, harga emas boleh mendatar, dan kita akan ada kos untuk emas tersebut. Okey, jadi cadangan saya adalah kalau dalam tempoh pendek setahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih baik simpan dalam bentuk simpanan biasa, ataupun simpan dalam tabung haji, ataupun simpan dalam ASB, simpan tempat-tempat yang selamat lah, tapi bukan ditukarkan kepada emas. Okey, kalau nak tukar kepada emas, benda yang berbentuk bertempoh masa panjang. Contoh, kita simpan itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, baru kita dapat rasa nikmat ataupun kita dapat rasa kelebihan menyimpan dalam bentuk emas. Kalau tempoh pendek macam setahun 2 tahun, saya tak galakkan. Nanti kita rasa macam kerugian sebab hari itu aku beli emas sekian banyak, aku jual balik, kenapa dapat sikit? Selepas tolak upah emas, selepas tolak kos, selepas tolak spread, semua-semua tu rupanya kita dapat lebih kecil daripada apa kita simpan. Benda tu kita tak nak buat lah, saya tak galakkan. Kalau nak simpan emas ni, simpan dalam bentuk jangka masa panjang, untuk sesuatu yang jangka masa panjang. Sebagai contoh, kita beli 1 gram emas setiap bulan selama katalah 15 tahun sebab nak gunakan emas tu untuk pendidikan anak akan datang. Something macam tu boleh sebab 15 tahun. So 1 gram emas sebulan kali dengan 12, setahun 12 gram emas kali dengan 15 tahun, kita ada 180 gram. Kalau ketika itu harga emas RM300 kali dengan 300, at least kita dah ada 54,000. Yang mana masa kita menyimpan emas dulu, kita beli sikit-sikit kan, 1 lebih, 200 lebih, 1 gram contoh macam tu. Dah guna kaedah macam tu boleh, jangka masa dia panjang. Tapi kalau setakat setahun 2, saya tak galakkan.